atau sebab tiada kuasa atasnya berpuasa. Maka iaitu padanya dua bagai. Artinya turik yang pertama, luput diri puasa. Mana kita yang nak puasa tu tak ada sebab mati. Bila kita ada tinggal satu puasa daripada bulan Ramadan, kemudian mati, ataupun dia sakit, jadi sebab tiada kuasa untuk berpuasa, maka iaitu dua bagai. Pertamanya, orang yang mati dan ada atasnya qada puasa yang wajib daripada Ramadan. Jadi dia tak puasa Ramadan, dia batalkan, dia tak puasa kan, dia sakit ke, tak boleh puasa ke, dia musafir ke, dia buka puasa ke. Lepas tu, lepas raya dia tak ada nak qada, dia mati. Atau dia bernazar nak puasa, puasa sunat jadi wajib. Atau kifarat, atau dia nak kifarat puasa. Kifarat puasa tu dengan apa? Kerana setubuh dalam bulan Ramadan tu. Dan dapat ia mengqada dia pada ketika hidupnya. Masuk lepas raya tu, dia ada hidup lagi, boleh nak qada dia. Maka tiada diqadanya. Lepas tu dia tak qada. Lepas raya dia seronok raya dengan apa, dengan makan raya apa semua, tak ada nak qada, terlupa nak qada. Kalau dia dapat qada tapi dia tak qada, atau tiada dapat mengqada dia pada ketika hidupnya, lepas raya tu dia sakit sampai tak habis nak qada puasa, dia qada pada ketika hidupnya tu. Tetapi adalah puasanya itu luput dengan tiada uzur. Luput dengan tiada uzur maknanya dia saja batal ke apakah, yang jadi dia buka sengaja ke, tak kala. Maka dikeluarkan fidyahnya daripada harta peninggalannya. Harta peninggalan si mati yang tak ada nak qada puasa tadi. Bagi tiap-tiap sehari satu mud, satu cupak. Dia bilang tengoklah berapa hari yang dia tak puasa bulan Ramadan tu. Dan kalau dia, kalau kifarat dia ke, kalau nazar ke, ada berapa hari yang dia tak bayar lagi. Maka satu hari secupak. Maka berbilanglah mud fidyahnya, berbilang-bilang cupak, mana lagi banyak cupak lah, pada sebilang banyak hari puasa yang luput. Berapa hari yang dia luput puasa? Kalau 10 hari, 10 cupak. Kalau sebulan, 30 cupak lah. Kerana disuruhkan oleh Nabi SAW mengeluarkan makanan akan fidyahnya bagi miskin. Fidyah ni dia suruh dalam Quran, fa fidyatun ta'amu miskin. Dia bukan asnaf. Hendaklah dia fidyah beri makan orang miskin. Mana asnaf tak boleh. Kalau asnaf tu dia ada sifat miskin, tak apalah. Asnaf yang 8 tu dia tak boleh. Dia miskin, dia boleh makan fidyah puasa. Kalau fakir, mengikut kaedah dia, Tuhan sebut miskin tu, mana fakir tu lebih teruk daripada miskin. Artinya lagi-lagi bolehlah fakir itu makan fidyah puasa. Seperti yang tersebut di dalam hadis riwayat Tirmizi. Jadi kena bayar sehari cupak, sehari cupak. Nak bayar sekaligus pun boleh, kalau ada. Kalau tak ada, ikutlah bila-bila nak boleh bayar, bayarlah. Tapi harta peninggalan dia ada, bagilah. Mana sebelum dibahagi pesaka, bayar dulu fidyah dia, bayar dulu hutang dia, laksana dulu wasiat dia. Atau cara yang kedua, dipuasakan daripadanya oleh keluarganya.
anak beranak dia boleh tolong puasa bagi ka si mati. Kalau pak ke mak ke tak puasa tadi, batal puasa, dia kata ada tinggal seminggu ke 2 hari ke 3 hari ke, anak-anak kata tak apalah, kami nak puasa ganti. Jadi anak-anak tu boleh puasa ganti kepada ibu bapa yang mati tadi. Jadi bila boleh qada, boleh puasa ganti, tak payah bayar fidyah beras lagi lah. Jadi bayar balik dengan puasa juga. Jadi hutang puasa bayar puasa. Dia hutang puasa tak bayar cupak. Dan jika tidak berwasiat, ia akan dia dengan berpuasa. Dia tak wasiat suruh mereka puasa pun, tapi boleh waris-waris dia puasakan untuk si mati, ganti qada dia. Dan tiada keluarganya itu asabahnya, dan tiada mewarisi dia sekalipun. Dan tiada keluarganya itu asabahnya, walaupun keluarga tu bukan orang yang makan asabah harta dia. Makan asabahnya biasanya anak, saudara, dia makan asabah lah. Kalau kita kata saudara dia waris, tak ada. Dia mati tinggal bini dia dengan tinggal abang dia, adik dia. Maka adik dia, abang dia tu asabah dia, yang boleh makan harta dia tu. Jadi kalau kita kata ada RM100, isteri dapat 1/4 daripada RM100, RM25, RM75 tu boleh ke saudara-saudara dia. Mereka bagilah ikut peraik dia. Kalau lelaki semua kan, bagi RM75 tu berapa orang? Sama-sama banyak. Kalau perempuan tu, perempuan setengah, lelaki-lelaki 2. Satu perempuan, satu lelaki-lelaki 2. Macam itulah bagi. Kalau setuju nak sama banyak pun tak ada masalah, tapi syarat semua waris setuju. Jangan seorang bangkang tak boleh pakai lah. Dan tidak mewarisi dia sekalipun. Asabah tu tak mewarisi dia kerana dia ada anak, atau dipuasakan daripadanya oleh orang yang halat. Mana orang asing, bukan makhluk asing lah, orang asing. Bukan keluarga dia, bukan anak beranak dia. Dengan wasiatnya. Kalau dia wasiat, dia suruh kawan tu, kita kawan baik elok kan, dia nak suruh kita lah nak puasa kat dia, dia wasiat, kita kena, kalau kita terima wasiat tu, kita kena tolong puasa kat dia. Atau dengan izin keluarganya, orang halal ni dengan izin keluarga dia. Jadi kalau kita kawan dengan dia, kita nak tolong dia, tapi aku nak puasa 5 hari untuk dia, minta izin keluarga dia izinkan, bolehlah kita tolong puasa bagi kat dia. Dengan upah atau dengan tidak upah. Upah pun boleh, macam upah haji. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man mata wa alaihi siyamun sama anhu walihu. Yani barang siapa yang mati ia dan ada atasnya puasa yang dia tinggal, yang wajib, hendaklah dipuasakan daripadanya oleh walinya, yakni keluarganya. Itu hadis teranglah tu. Jadi Nabi suruh waris dia puasa. Tu tak, bila puasa kan tak payah fidyah dah lah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi seorang perempuan yang berdatang sembah baginya, kata perempuan yang datang menghadap Nabi ni, bahwasanya ibu hamba telah mati dan ada atasnya puasa nazar. Hamba puasaakankah daripadanya? Bolehkah hamba, kata perempuan tu, aku nak puasa bagi mak aku, boleh ke tak? Pasal dia ada nazar je, bukan Ramadan. Maka sabdanya, sumi an ummiki, puasalah olehmu daripada ibumu. Hadis riwayat Muslim. Jadi maknanya anak dia boleh puasa ganti daripada Ramadan kan, nazar kan, kifarat kan, tak kira lah.
Maka jika ada atasnya seorang puasa wajib 30 hari, maka dipuasakan oleh 30 orang keluarganya atau orang halat, orang asing, dengan wasiat mayat tadi, atau orang asing itu dengan izin keluarganya di dalam sehari saja. Kalau kita kata ada 30 orang, kita hari ni, esok kita pakai puasa ganti hak dia tinggal sebulan, ganti sama sehari lah 30 orang. Maka iaitu memadai, cukup, mana boleh terpakailah puasa tu. Sehari je puasa, 30 orang, sama. Dan adalah bandingannya seperti ada atas seorang itu haji Islam dan haji nazar dan haji qada. Kalau ada seorang tu dia haji Islam, tak lagi, dia mati dulu daripada kerja haji, ataupun dia ada lagi haji nazar, dia nazar pun dah, dia haji qada pun dah, maka diupahkan daripadanya 3 orang mengerjakan haji, mengerjakan 3 haji itu masing-masing dalam tahun tu juga. Maka dikerja oleh mereka itu akan dalam setahun itu juga, maka iaitu memadai, boleh. Jadi macam puasa itulah. Maka diketahui daripada yang tersebut itu, mana dipahamkan daripada cerita ni, hukum ni, jika ada bagi mayat itu tarikah. Kalau mayat itu ada tarikah, harta pusaka peninggalan untuk waris. Harta tarikah ni harta peninggalan dia lah. Tarikah tu asal daripada tinggal. Tarikah mana pusaka dia tu, ada tinggal pusaka. Dia ada harta, ada duit ke, ada tanah ke, ada rumah ke, itu harta dia lah, itu tarikah dia. Wajiblah dikerjakan salah satu daripada 2 perkara yang tersebut itu, iaitu mengeluarkan fidyah daripada tarikahnya. Boleh, kalau dia ada harta, ambil duit dia, berilah fidyah puasa untuk dia. Atau dipuasakan daripadanya, ataupun adik-beradik dia tolong puasa bagi anak-beranak dia. Tetapi mengeluarkan fidyah itu terafdal daripada mempuasakan dia. Beza ada sikit. Afdal dia beri fidyah daripada waris dia, anak-beranak dia tolong puasa kat dia. Pasal apa? Pasal dia ada tarikah, ada harta peninggalan. Itu pasal apa? Pasal fidyatun tu'amu miskin. Fidyah tu nak beri makan orang miskin. Jadi automatiknya kita gunakan harta dia beri kepada orang miskin, boleh makan, boleh guna. Jadi orang miskin ni kalau kita pakai puasa ke, orang miskin duk nganga lah, gemak kena beli fidyah kat dia, rupa-rupa depa fidyah awal lagi. Jadi itu hubungan orang Islam dengan orang miskin tengah tu lah. Dan jika tiada baginya tarikah, kalau tidak tinggal pusaka langsung, maka tiadalah wajib mengerjakan salah satu pada keduanya. Apa pun tak ada, tak kena buat apa. Hanya sunat jua. Jadi sunat bagi waris dia nak buat fidyah bagi si mati. Dia mati tak ada tinggal apa, kosong. Lepas tu dia kata apa? Tak payah fidyah apa. Maknanya puasa pun tak kena, fidyah pun tak kena. Tapi kalau anak-anak dia nak buatlah lagi elok. Sunat lah. Sunat tu dapat pahala lah. Dan tiada harus lagi tiada memadai. Mana tak boleh, tak memadai, tak sah bagi orang yang halat, orang asing, tolong mengeluarkan fidyah daripadanya dan mempuasakan daripadanya. Orang lain tak boleh tolong.
puasa ke fidyah tak boleh, melainkan dengan wasiat si mati, si mayat, atau dengan izin keluarganya, baru boleh orang lain nak tolong buat. Artinya puasa ni ditanggung oleh waris dia lah, sangka, terutamanya orang yang makan pesaka dia. Dan demikian lagi tidak sah bagi seseorang mempuasakan daripada orang yang lagi hidup, dan jika tidak kuasa puasa sebab sangat tuanya atau sakit sekalipun. Orang tu tua sangat dah, tak boleh nak puasa dah, ataupun dia sakit tu memang tak boleh puasa lah, macam stroke ke, dia tak boleh puasa. Masa dia ada hidup tu, orang lain, anak-anak dia kan tak boleh nak ganti puasa dia. Tapi dia boleh beri fidyah awal-awal lagi. Mana tiap-tiap hari dia beri fidyah. Hari ni tak puasa, beri fidyah. Esok tak puasa, beri fidyah. Lusa tak puasa, beri fidyah. Dia hidup lagi tadi, tapi tak diharapkan nak boleh puasa kemudian. Kerana sakit dia tu kita kata buat mati lah. Tak boleh nak lega, tak boleh nak sembuh, yang sampai boleh nak qada puasa dia. Dan disyaratkan bagi keluarga yang mempuasakan daripadanya dan yang memberi izin bagi yang lainnya itu bahawa adalah ia aqil baligh. Maknanya kalau anak-anak dia yang jadi waris dia nak beri nak ganti puasa pun kena sudah aqil baligh. Maknanya kanak-kanak puasa tak boleh. Kita kata anak dia umur 12 tahun, 13 tahun tak baligh lagi, nak tolong puasa ke mak dia, pak dia meninggal, tak boleh. Pasal dia nak syarat aqil baligh, cerdik lagi sampai umur baligh lah. Kalau nak beri izin ke orang lain pun tak boleh juga, kerana dia masih kanak-kanak. Adalah bandingannya seperti disyaratkan bagi orang yang menghajikan akan yang lainnya, keadaannya aqil baligh. Serupa haji lah, kita nak upah budak-budak pergi berhaji kat kita, tak boleh. Dan tiada disyaratkan keadaannya merdeka, tak syarat keadaan dia tu merdeka ke hamba pun boleh buat juga. Dan rasyid ni cerdik, tak cerdik pun tak apa, tapi jangan bodoh tapi nak baca apa pun tak tahu lah, tapi nak suruh niat haji pun tak tahu nak buat guna. Jadi tak syarat merdeka dan rasyid, tak syarat merdeka dan cerdik. Maknanya dari kerana sahaya hamba abdi dan safih tu lawan dengan rasyid. Safih mana bodoh. Fardu atas keduanya puasa. Mana dia pun wajib puasa juga. Artinya boleh nak upah orang yang hamba abdi dan orang yang tiada cerdik. Dan jika enggan keluarganya yang baligh itu daripada puasa, kalau keluarga dia yang balik enggan nak puasa dia dan beri izin atas keduanya puasa, boleh. Dan jika enggan dan memberi izin atau tiada bagi mayat keluarganya, dan memberi izin atau tidak beri izin bagi mayat keluarganya, atau ada yang kanak-kanak atau gila, adakah memberi izin hakim akan gantinya? Itulah mencalon pula. Atau tiada bersalah-salahan pada yang begitu. Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli dan lainnya. Kita ambil balik tu. Dan tiada disyaratkan keadaannya merdeka dan rasyid. Tak syarat yang nak ganti puasa tu merdeka dan cerdik. Kerana sahaya hamba abdi dan yang safih yang tak cerdik ni fardu juga atas keduanya puasa. Pasal tu boleh nak suruh dia puasa pun. Dan jika enggan keluarganya yang aqil baligh, kalau keluarga dia yang aqil baligh tak mau puasa, daripada puasa, tak mau puasa, dan memberi izin, dia beri izin atau tiada beri izin bagi mayat keluarganya, dia tak beri izin puasa ganti mayat keluarga dia tu, atau ada ia kanak-kanak atau ada ia gila, adakah memberi izin hakim akan gantinya atau tidak? Bersalah-salahan pada yang demikian itu. Jadi kalau kita kata, kalau
wali waris dia tak mau puasa bagi, tak suruh orang lain, bolehkah hakim, mana qadhi yang memerintahkan supaya digantikan puasanya? Itu ada khilaf ulama. Jadi Syekh Ibn Hajar kata boleh, Syekh Ramli kata tak boleh. Jadi kalau dah siapa tak nak buat, biar pergi ke dia lah. Kalau Syekh Ibn Hajar kata boleh hakim memaksa waris dia ataupun orang lain gantikan puasa dia. Jadi hakim ni naik situ. Sebab itulah hakim mahkamah ni haram dilantik orang kafir jadi hakim. Dan nak bercakap pasal puasa ni, nak ambil hukum ni, nak buat lagu mana kalau dia kafir? Kata Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah, tiadalah hakim memberi izin. Hakim tak boleh beri izin, kata dia. Tetapi jika ada hakim mayat itu tarikah, kalau si mati itu ada peninggalan harta, wajiblah dikeluarkan daripadanya fidyah jua. Wajib keluar fidyah lah kalau ada harta. Harta dia kata tak ada lain, kata buruk ni, kata buruk lah, jual pergi lah. Dan jika tiada baginya tarikah, kalau tak ada apa sekarang yang tinggal, mati dia tu, maka tiadalah wajib sesuatu jua pun. Kadang-kadangnya kalau kita kata, takkan sampai tak ada langsung peninggalan dia. Ada baju syuk Melayu ke, ada baju Petiha ke, ada baju jubah ke, bolehlah jual RM1, RM2 selai pun. Jual pergi lah baju tu. Dah dia tak ada apa sakal lain, sakal pakaian je ada. Kepiah putih jual RM1 biji baju selai RM2. Orang belilah ni kita yang baju bandar tu. Guna yang tu lah, beri fidyah. Kira tak ada ni, tak ada langsung ni. Kita kata mati dia pun, kita kata selai sepinggang je ada. Jangan kata lain, kalau dia ada kitab macam ni sebiji, jual lah. Dia mati ada sebiji kitab macam ni, harga RM2 itu beli. Kita beli, kita kata RM30. Jual RM20 tak apa dah, nak beri fidyah kat dia. Ada sebiji, kalau dia banyak biji, lagi banyak duit. Itu makna peninggalan dia. Bukan kata kitab tak boleh jual lah, Quran tak boleh jual lah, bukan. Dia boleh jual belakang, itu harta. Dan kata Syekh Ramli dalam Nihayah, beri izin oleh hakim akan orang yang halal pada mempuasakan dia. Syekh Ramli kata boleh orang halal, orang asing tolong puasa kat dia, hakim suruh daripadanya. Dan jika bersalah-salah waris, kalau waris pula berselisih pendapat pula, kata setengah waris kita keluarkan daripadanya fidyah, dan kata setengah mereka itu kita puasakan daripadanya. Nescaya diperkenankanlah kata yang hendaknya mengeluar fidyah. Kalau dia berebut antara waris, kita puasa, kita beri fidyah, kita puasa, beri fidyah. Kawan nak fidyah, kawan nak puasa, kena beri fidyah. Pasal fidyah tu lebih utama daripada puasa. Kerana fidyah tu ada beri bantuan kepada fakir miskin. Nanti kena pada mandat mengeluarkan fidyah ganti puasa dengan ijma' sekian ulama. Bersalahan puasa. Puasa ni ada khilaf. Setengah kata boleh ganti, setengah kata orang tak boleh ganti. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i boleh gantilah, tapi ada qaul mazhab yang lain dia kata tak boleh ganti. Jadi maknanya kalau kita kata waris si mati itu ada peninggalan harta, wajib dikeluarkan fidyah dia. Kalau tak ada apa sekarang, tak payah keluar langsung. Tapi kalau anak cucu dia nak keluarkan fidyah dia, adalah disunatkan juga. Macam fidyah semayang tu lah. Dalam mazhab kita Syafi'i tak ada fidyah semayang. Tapi dalam mazhab Hanafi ada fidyah semayang. Satu waktu yang ditinggalkan bayar secupak. Kalau 5 hari, 5 waktu sehari semalam. Dalam mazhab Hanafi dia 6 waktu. 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Satu waktu lagi itu witir. Al-witru wajibun. Dalam hadis Nabi itu, witir itu adalah wajib. Jadi itu bukan fardu. Hanafi kata itu wajib.
Fardu ni semayang fardu asar maghrib isyak. Witir tu wajib. Dia jadi macam haji tu. Ada sunat haji, ada apa? Ada rukun haji, ada wajib haji. Rukun haji tu kita kata tawaf, sa'i apa tu. Hak wajib haji tu melontar. Jadi hak tu pun wajib juga. Jadi boleh diganti. Jadi kalau kita rasa kesian juga kepada ibu bapa kita, saudara kita, ke siapa yang tak semayang, tolong dia beri fidyah semayang untuk dia sehari 6 jupa. Tinggal semayang sebulan berapa jupa? 6 kali 30 180 jupa sebulan. Kalau dia tinggal setahun 1.8 tak cukup lah. Kalau 3 tahun buat benang 5 hektar pun dia cukup. Itulah nak kena. Apa salahnya kalau dah kita mampu nak keluarlah. Mengharapkan dia tiada disiksa di hari akhirat apabila kita berbuat kebajikan untuknya di dunia ini. Jadi kita fidyah untuk di si fulan ni, mak bapak kita ke siapa tak kira lah, untuk dia fidyah puasa, fidyah sembahyang dia cepat. Niat sedekah apa? Fidyah puasa untuk dia. Jadi maknanya kalau kita biasa ni pun, kalau kita kata si mati tu kita sedekah. Ni aku sedekah ni, aku wakaf ni untuk mak aku ke, pak aku ke, kawan aku ke, dapat pahala kat dia. Kita pun dapat pahala, dia pun dapat pahala. Itu sedekah. Jadi ini fidyah. Kerana fidyah tu macam sedekah tu lah juga. Jadi hakikat dia sedekah ke, fidyah ke, daripada harta orang yang berada ni beri kepada orang yang tak berada. Sama aja nisbah beri itu, duit kita beri kat dia orang fakir miskin. Artinya kita beri makan fakir miskin. Bukan mesti beri makan fakir miskin tu yang kita kata dia tak ada makan kita pergi bagi, bukan mesti yang tu saja pahala. Hak tu pun pahala, hak lagu ni pun pahala, samalah. Tambah kalau kita kata kita beri itu sebagai fidyah kepada tak semayang tadi ni, maknanya ada kelebihan yang lain lagi. Orang yang tak semayang tadi boleh, Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa dia kerana kita buat fidyah untuk dia, bersedekah untuk dia. Tapi kena niat taklid kepada mazhab Hanafi. Kena ingat tu lah. Aku nak ikut mazhab Hanafi samalah juga kalau kita kata kita ada fidyah apa, nak bayar fidyah ke apakah, ataupun kita nak wakaf ke, kita kata mari seorang hamba Allah tu dia minta derma nak wakaf, kita derma kat dia nak wakaf ni untuk ibu bapa aku, untuk kawan aku, untuk siapa-siapa juga, kita sebutlah nama dalam hati kita sekurang-kurang pun, aku nak beri ni untuk pak aku, nak wakaf untuk pak aku. Bolehlah kat dia, kita pun boleh. Tuhan tak bagi, dia tak bagi 50%. Kalau kita kata bersedekah tadi dapat 100, kita yang sedekah kat dia dapat pahala 100, kita pun 100 juga. Dia bukan 100, 50 dia 50, dia tak bagi dia gitu. Tuhan pemurah ni tak kata lah tu. Dia bagi pahala yang melebihi. Tu yang kata orang yang suka buat kebajikan ni memang cukup baiklah keadaan dia. Kadang-kadang orang fakir miskin minta derma, minta sedekah kat kita, maka kita niat siap sedekah ni untuk ibu bapa kita. Tak usah duk kira kita kira ibu bapa kita. Kerana mereka lah kita ni ada. Dan jikalau berbilang waris dan tiada seorang jua pun daripada keluarga mayat yang mempuasakan dia,
Waris ni tak mau puasa seorang pun. Hendaklah dibahagikan atas mereka itu sekalian mud atas kadar bahagian mereka itu pada warisnya. Jadi kalau 30 cupak, bagilah. Kalau 5 beradik, seorang 6 cupak. 5 kali 6, 30 cupak. Dia suruh bahagi lagu tu. Kemudian barang siapa kena bahagian pada mud, haruslah dikeluarnya akan fidyah. Dan harus dipuasakan dia. Boleh juga. Bila dia kata, kena bayar cupak ni, aku tak ada beras, tak ada duit nak beli, dia puasa ganti pun boleh. Jadi kalau kita waris tu, pakat bagi seorang sikit berapa fidyah yang nak kena tu. Lepas tu kalau nak puasa pun, boleh gantilah. Kalau 5 cupak, 5 hari. Maka dia boleh puasa ganti 5 hari. Dan hendaklah dijabarkan, digantikan kasurnya. Kasur ni mana pecahan-pecahan. Kalau kita kata so, RM5.50 kita buat 5 kupang tu bukan ada ni, kira RM5.50 tu kira RM6 jugalah. Kalau kita kata RM5.50 sehari secupak, lepas tu ganti kalau harinya 5 hari setengah tu 5 hari setengah. 5 hari setengah kena jadi puasa 6 hari. Kalau duit tak apa lah, 5 setengah lah. Puasa mana buat sekali hari, dia kena bagi penuh. Yang kusurnya yang pecah-pecah tu, jika ada. Tetapi jika ada puasa yang wajib itu sehari, maka tidak harus dikerjakannya setengah hari dengan fidyah. Tak boleh lah. Dan setengahnya dengan puasa. Nak puasa sekali hari, fidyah setengah hari. Kita kata fidyah tu RM10. Puasa sehari. Tapi kalau RM10 sehari, puasa sehari jadi 2 hari. Dia nak puasa, dia sehari je yang tinggal. Dia hitung kat dia, pesakar dia boleh sehari je. Tapi dia dapat duit ada RM10 ni. Dia kata aku nak puasa setengah hari, nak bayar duit RM5. Tak boleh. Dia kena mempuasa, puasa terus sehari. Syahadan. Jikalau mati seseorang dan ada atasnya qada sembahyang fardu atau i'tikaf fardu. I'tikaf fardu itu dia nazalah. Tiadalah dikerjakan sembahyangnya daripadanya. Tak boleh sampai terus ganti sembahyang dia. Dan tiada i'tikafnya. I'tikaf pun tak ada boleh orang terus ganti. Dan tiada dikeluarkan padanya fidyah. Yakni tiada memadai yang demikian itu. Kerana ketiadaan warid daripada yang itu daripada Nabi SAW dan daripada sahabat. Inilah qaul yang mu'tamad atas mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada tinggal juga, ben je lah, habis, tak ada apa. Dia tinggal sembahyang tak payah ganti apa dah. Dia tinggal yang tikah pun, nazar pun tak payah ganti dia. Tetapi i'tikaf ada juga satu qaul daripada qaul mazhab Syafi'i bahawasanya diiktikafkan daripadanya seperti puasa juga, kata dia. Boleh nak tolong iktikaf kat dia, tapi sembahyang tak disuruh. Tak ada. Tu yang kita cerita tadi dalam mazhab Hanafi yang ada dia. Kalau mazhab kita tak ada. Boleh dah nak ikut dia. Tak ada masalah. Mazhab Hanafi, mazhab yang diiktiraf. Yang tak boleh nak ikut tu mazhab Wahhabi je. Dan demikian lagi pada sembahyang ada satu qaul Syafi'i bahawa disembahyangkan daripadanya sama ada ia berwasiat atau tiada. Ada satu qaul Syafi'i yang kata boleh tolong sembahyang dekat dia. Dia wasiat kata tak kira. Telah menghikayatkan dia oleh Ibnul Ibadi daripada Imam Syafi'i, dan menghikayatkan dia yang lainnya daripada Ishaq dan Atta Ibn Rabah kerana ada hadis padanya, tetapi hadis itu dhaif. Itu hadis dhaif, tak boleh dijadikan hukum tu. Dan menukil oleh Ibnu Burhan daripada qaul qadim bahasanya wajib atas wali mayat jika ada yang meninggalkan tarikah, wajib mengerjakan sembahyang padanya seperti puasa juga. Jadi ada qaul Syafi'i, ada yang disuruh tolong ganti. Jadi kalau kita nak pegang qaul ni, qaul dhaif,
lebih baik kita taklid kepada mazhab Hanafi kerana dia bukan qaul dhaif. Jadi hak qaul dhaif tu kita bertaklid dia lebih elok lagi daripada berpegang dengan qaul dhaif. Itu kaedah fiqh macam tu. Jadi kalau tinggal sembahyang terus ke, tak ada siapa nak ganti ke apa pun tak boleh ke, wajib neraka dah. Tak pasal kesian ke, kadang-kadang mak pak kita sendiri, adik abang kita sendiri, saudara mara kita sendiri. Itu berasa lagu mana kalau kita kata yang pergi duduk sana aku untuk ini. Itu mengharapkan dengan apa yang dibawa oleh mazhab-mazhab ni, kita terima dia, kita faham dengan dia, mengharapkan walaupun tak sembahyang dia masuk syurga juga dengan tak kena neraka dulu. Jadi kalau kita kata yang masuk syurga ni daripada orang yang muqarrabin tu awal masuk syurga terus sampai daripada mahsyar tu, sampai boleh kira apa siap dia terus masuk syurga. Itu al-muqarrabun. Orang yang muqarrabun ni orang yang mendamping diri dengan Allah Ta'ala. Kita mendamping ke tak? Kita ni duduk berjauhan sedia. Berdamping diri, hati dia sentiasa mengingati Allah dan amalan dia sentiasa dalam keadaan amalan agama Islam. Itu ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang muqarrabun terus masuk syurga tanpa hisab. Nabi kata masuk syurga umatku 70,000 tanpa hisab. Sahabat-sahabat minta, ya Rasulullah minta lagi lebih sikit lagi. Maka Rasulullah minta, Allah Ta'ala beri 70,000. Setiap seorang daripada 70,000 tu, seorang dia boleh bawa pula 70,000 pula. Kali 7 kali 70 tu ada apa? 49 juta kan, berapa tak tahu lah. Macam tu lah kita kata. Tu boleh masuk syurga dengan tidak hisab. Tu kata sullatun minal awalin wa sullatun minal akhirin. Sedikit daripada orang golongan dulu dan sedikit juga golongan kemudian. Golongan kemudian kita lah. Nak sikit nak masuk syurga dengan tidak hisab tu. Tapi masuk dengan ashabul yamin, dia masuk sullatun minal awalin wa sullatun minal akhirin. Ramai daripada orang yang dahulu kala dan ramai juga orang yang mutaakhirin. Itu masuk syurga dengan ada hisab dulu. Ashabul yamin. Hisab jalan. Hisab menang. Hisab lulus. Itu sullatun minal awalin, sullatun minal akhirin. Ramai. Orang dulu pun ramai, orang kemudian pun ramai. Yang lain tu ashabul shimal fi samumi hamim. Atau ashabul shimal tu khususnya kafir dan orang yang berdosa juga termasuk dalam ashabul shimal. Dia masuk neraka dulu. Kalau iman dia mati, dia ada syahadah, dia boleh masuk syurga. Kalau dia tak murtad ke, tak terpesong ke, tak ikut ajaran sesat ke, ikut ajaran sesat, tak ada jalan. Kita tu takut ajaran sesat tu lah, pasal benda tu terlalu banyak. Kemudian dalam zaman lah ni pula kita duk baca dalam TikTok tu, macam-macam ajaran, macam-macam ulama yang bercakap. Ada yang betul, ada yang tak betul, ada yang sunnah jemaah, ada yang sunnah al-punah, semua ada macam-macam. Kita nak tapih bagi dia nak betul ke tak betul, payahlah. Pasal kita tak ada ilmu. Kalau kita ada ilmu yang betul dengan tak betul, kita boleh bezalah. Bila ada dua, baru kita tahu mana betul mana salah. Kalau ada satu, dia nampak dua lah. Itu hikmat yang Tuhan wujudkan sesat dengan tak sesat tu. Nabi manusia ni dia kurniakan akal, lepas tu akal dia boleh fikir padu dengan Quran dan hadis. Maka betul hak mana? Hak betulnya haruddu ila Allah wa Rasul. Kembali pada Allah dan Rasul, hak tu hak betul. Kalau tinggalkan Allah dan Rasul, hak tu memang sesat. Cuma bila ada dua macam tu, bolehlah kita tengok hak mana betul, hak mana tak betul. Masalah kita tak faham tu lah, kita kerti sikit je. Dan demikian lagi ada pada sembahyang itu suatu wajah berpegang atasnya kebanyakan para sahabat Nabi.
bahawa dikeluarkan daripadanya fidyah. Jadi sahabat Nabi ada berpegang kata mereka keluar fidyah bagi tiap-tiap satu sembahyang satu cupak. Dan telah memilih akan qaul yang pertama daripada kedua qaul yang dhaif ini jamaah daripada fuqaha yang muhaqqiqin. Jamaah itu satu golongan ulama fiqh yang muhaqqiqin, yang mana yang tahqiq, yang ilmu dia betul lah. Lagi mutaakhirin dan golongan mutaakhirin, dan telah mengerjakan dengan dia oleh Imam Subki akan setengah daripada keluarganya yang mati. Imam Subki ini seorang ulama yang tinggi lah juga, macam Imam Nawawi itulah Subki pun. Hebat dia. Dia pengikut mazhab Syafi'i, Imam Subki ni. Kemudian dia buat fidyah sembahyang kepada keluarga-keluarga dia yang mati. Dia ulama besar lah. Macam Imam Nawawi, Imam Syafi'i, semua tu lah. Itu yang kata Subki dia buat tu. Jadi fuqaha daripada ulama muhaqqiqin mutaakhirin, lagi golongan mutaakhirin yang mana tahun 700 lah. 700 hijrah tu mutaakhirin lah. Kita ni 1400, ada 700 lebih dah. Jadi tentulah kalau kita nak pilih kata aku nak buat kata nak buat, elok buatlah. Kerana kelebihan-kelebihan bagi orang yang buat kebajikan tu ada. Kemudian bagai yang kedua, wajib fidyah dengan tiada qada atasnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din bi jahin nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.